Assalamualaikum murid-murid cikgu sekalian. Apa kabar anak murid cikgu pada hari ini, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Topik kita pada pagi ini atau cikgu akan ajar topik berkaitan dengan keagresifan dalam sukan. Sebelum memulakan kelas dengan lebih lanjut, cikgu akan tunjukkan kepada kamu satu video berkaitan dengan topik kita pada pagi ini. Sambil tengok video ni, cikgu nak kamu fikirkan ataupun cari apa yang kamu dapat berkaitan dengan video ni, dan cikgu akan minta seorang untuk meminta refleksi berkaitan dengan video yang kita tunjukkan. Bukan. Ini dalam video. Cikgu dia gaduh je. Ini apa tu? Sorry. Tiba-tiba ada pasti dah keluar. Tapi kan paling kunci tu. Lagi di pagi jam baru. Boleh tengok video yang cikgu tunjukkan tadi? Ada siapa-siapa anak murid cikgu sini yang ingin menunjukkan apa yang mereka faham dengan video tersebut? Video tu menunjukkan keganasan dalam sukan ni. Berdiri. Dia menunjukkan keganasan dalam sukan ni. Keganasan dalam? Sukan. Kita tengok keganasan dalam sukan ni terimakah tidak dalam permainan? Tak diterima. Ya, diterima. Syafiq, ada boleh bagi apa-apa pendapat untuk idea? Dia bergantung kepada keagresifan yang dilakukan, sama ada dia dibenarkan ataupun tak dibenarkan. Berkaitan dengan sukan ataupun cara dia punya kekasaran yang dia lakukan. Kita pergi pada perbincangan kita yang selanjutnya. Keagresifan dalam sukan. Apa yang dimaksudkan dengan keagresifan dalam sukan? Keagresifan dalam sukan ni adalah satu tindakan ataupun seseorang atlet yang bermatlamatkan untuk mencederakan atlet lain secara fizikal, verbal ataupun psikologi. Keagresifan dalam sukan ni dia melibatkan pemain, jurulatih, penonton dan individu yang ada dalam kawasan pertandingan. Boleh faham definisi dalam sukan? Definisi keagresifan dalam sukan. Maksudnya di sini seseorang tu dia memang mau mencederakan seseorang dalam sukan, sama ada dia benci ataupun untuk mendapatkan matlamat ataupun kemenangan. Keagresifan dalam sukan ni yang kita akan belajar pada hari ini ada 3, iaitu keagresifan ketara, keagresifan instrumental, dan yang ketiga adalah keagresifan asertif. Yang pertama, keagresifan ketara. Keagresifan ketara ni adalah satu keagresifan yang berpunca daripada perasaan marah dengan matlamat untuk mencederakan individu lain. Macam cikgu cakap tadi, dalam satu game permainan bola sepak contohnya, dia tidak puas hati dengan pihak lawan. Dengan cara tidak puas hati, dia balas dendam dengan menendang, menyiku ataupun membagi cedera dengan sengaja. Keagresifan ketara ni dia dilakukan dengan sengaja dan berlaku berasa puas hati. Biasalah kita atlet, kamu atlet kan. Kamu biasa waktu sekolah, Syafiq? Biasa. Memang kalau kamu tidak puas hati pun kamu akan buat kasar dengan orang, betul? Pati, betul? Betul. Kan? Keagresifan ketara ni untuk murid-murid dia tidak dibenarkan dalam sukan ataupun permainan. Kenapa tidak dibenarkan?
Kai, boleh bagi idea dan you kenapa tidak dibenarkan dalam sukan? Agresifan ketara ni tak digunakan dalam sukan sebab dia akan menyebabkan pencederaan lah. Pencederaan. Terutamanya dalam sukan bola sepak sebab dalam sukan bola sepak ni macam dia tak macam sukan silat ataupun dia kasaran tu tidak boleh luas masa permainan. Okey, betul. Itulah adalah keagresifan ketara. Okey, yang kedua adalah keagresifan instrumental. Okey, keagresifan instrumental ni pula adalah satu perlakuan yang menyebabkan berlakunya kecederaan kepada pihak lawan semasa perlawanan berlangsung. Okey, keagresifan instrumental ni bukan bertujuan untuk menganiaya atau mencederakan lawan, tetapi untuk mendapatkan matlamat dan ganjaran. Dan cikgu boleh bagi contoh keagresifan instrumental ni. Contoh, pemain pesilat menjatuhkan pihak lawan untuk memenangi sesuatu pertandingan. Okey, di sini maksudnya instrumental ni, keagresifan instrumental ni ada satu tindakan dia kasar, tapi kasarnya untuk mencapai satu matlamat. Okey, cikgu bagi contoh. Dalam sukan silat, dalam sukan taekwondo, sudah semestinya dia cara untuk dia mendapatkan poin, dia kena agresif, dia kena kasar. Jadi memang dia kena buat satu agresif ataupun satu bentuk kekasaran supaya dia boleh dapat markah untuk memenangi buat pertandingan tersebut. Okey, itu yang kedua. Dan yang ketiga, keagresifan yang ketiga adalah keagresifan asertif. Okey, keagresifan asertif ni adalah satu tindakan secara fizikal ataupun verbal yang berlaku dalam sukan dan dibenarkan dalam peraturan permainan. Okey, jika ada kecederaan dianggap sebagai asertif kerana tindakan mengikut peraturan. Dan yang terakhir, perlakuan cikgu boleh bagi contoh seperti perlakuan tackle dalam sukan rugby merupakan salah satu dari kemahiran yang digunakan. Okey, untuk keagresifan asertif ni dia merujuk kepada satu bentuk agresif dalam satu bentuk kemahiran dalam sukan. Okey, cikgu bagi contoh pemain rugby tackle semestinya siapa sini pemain rugby? Padi. Okey, boleh ceritakan dengan cikgu dan rakan-rakan lain macam mana keagresifan asertif ni boleh berlaku dalam perlawanan? Macam dalam sukan rugby seperti kita tahu memang ada tackling. Okay, tackling ni dia ada peraturan dia juga. Contoh kemahiran tackling ni perlu berada di bawah kepala dada dan lutut. Maksudnya dia bahagian badan kita ni dia tak boleh ambil atas daripada bahu ataupun kepala, bawah dekat ankle pun tak boleh juga. Okey, cara dijatuhkan dengan memeluk ataupun menarik pun boleh juga dan menolak. Okay, itu keagresifan dia. Okey, terima kasih Padi. Sangat baiklah kita punya murid atlet rugby kita ni. Kita siap-siap ada wakil sekolah kita. Okey, itulah yang dinamakan dengan keagresifan asertif. Ada certain ataupun ada setengah kita boleh gunakan dalam sukan. Okey, boleh bagi cikgu contoh lain dalam sukan lain. Rizky? Ni cikgu, sukan apa? MMA cikgu. MMA. Okey. Okey, boleh ceritakan dengan cikgu sedikit berkaitan dengan sukan MMA macam mana perlakuan asertif ini boleh berlaku? Kerana apa yang saya tengok tadi kan, saya tengok sukan MMA ni dia merupakan sparring tapi dalam bentuk yang agak ganas lah, menyebabkan kecederaan berdarah dan mungkin menyebabkan fatal lah cikgu, maut lah cikgu kan. Kalau kata terlalu agresif, tetapi masih boleh dikawal kerana masih ada referee dalam pertandingan tu lah. Kiranya kalau terlalu ganas sangat, maksudnya referee tu boleh hentikan perlawanan tu. Tapi biasanya untuk MMA ni siapa yang KO dia kena kalah lah macam tu sampai ada keputusan. Okey, terima kasih Rizky. Okey, seterusnya ada siapa-siapa lagi yang ingin bertanyakan berkaitan dengan keagresifan yang kita belajar pada hari ini?
Okey, cikgu nak tanya Faiz, adakah keagresifan asertif ni sama dengan keagresifan instrumental? Tak sama yo. Tak sama. Okey, kenapa tak sama? Sebab asertif dia membenarkan. Okey. Sebab dia merupakan bahagian kemahiran. Kemahiran betul. Instrumental Dia dapat point. dia untuk mendapatkan point. Maksudnya dia diterima dalam sukan ke atau tidak? Kalau instrumental ni diterima. Diterima. Kalau asertif Asertif pun diterima juga. diterima. Okey. Bagus Faiz. Okey. Okey, ini topik yang kita belajar pada hari ini. Ada 3 keagresifan yang kita belajar, iaitu keagresifan ketara, keagresifan instrumental dan keagresifan asertif. Okey. Okey, untuk aktiviti seterusnya, cikgu nak cikgu nak pecahkan kamu dalam 3 kumpulan. Dalam kumpulan tersebut cikgu boleh bagikan Fadli dengan Faiz, Syafiq dengan Kai, cikgu dengan Rizky. Okey, cikgu nak kamu lakukan satu bentuk keagresifan yang kamu belajar dalam bentuk lakonan dalam sukan, dan akan dipersembahkan untuk rakan-rakan lain. Dan rakan-rakan lain, cikgu nak rakan-rakan lain dia kena perhatikan persembahan yang dilakukan oleh kawan kamu yang tengah membuat persembahan, dan cikgu nak kamu buat nota dalam peta item ataupun apa-apa bentuk nota yang kamu suka, yang menarik untuk kamu. Dan selepas membuat lakonan, cikgu akan panggil setiap waktu kumpulan untuk melakukan pemenangan atas pemerhatian yang dia tengok. Okey, dalam pemerhatian tersebut, cikgu nak kamu setiap kumpulan kena sediakan satu soalan untuk ditujukan kepada kumpulan lain berkaitan dengan topik yang kita pelajari pada hari ini. Boleh? Okey, dalam masa seminit, cikgu nak kamu bincang contoh ataupun aktiviti perlakuan agresif yang kamu nak lakukan di depan. Boleh? Tajuk kami tu. Okey. Tajuk kumpulan pagi, tajuk cikgu bagi keagresifan ketara. Kumpulan Syafiq dengan Kai, cikgu bagi tajuk keagresifan instrumental, dengan cikgu dan Rizky keagresifan asertif. Okey, 1 minit untuk fikirkan idea. Okey, kamu ada masa 30 saat lagi untuk fikirkan idea. Okey, puan-puan cikgu sudah sedia? Boleh. Okey. Okey, boleh. Okey. Cikgu nak kumpulan volunteer untuk membuat lakonan. Ada? Okey, Faiz dengan Fadli untuk membuat lakonan berkaitan dengan keagresifan ketara. Okey, ready? Ready? 1, 2, action. Bol. 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 Bola tepak. Itu dia wasir bola tepak. Okey. Dia bola dia datang dari sini tu. Saya dengan dia tengah ni. Okey, cikgu. Okey. Bol. Ouch.
What's the problem? Tak jangan. Tak jangan. Okay, itu saja daripada kami. Okey, tepuk tangan untuk grup kegersifan ketara. Okey, kita nampak satu lakonan yang baik dalam ditunjukkan oleh kumpulan kegersifan ketara. Seterusnya, cikgu tunjukkan kepada kegersifan instrumental kumpulan Syafiq dan Kai. Dipersilakan. Nak kena lagi kawan. Kamu suka apa? Apa tu? Bong blue corner. Okay, ready? Okay, start. From the right corner, Shafiq. From the left corner, Kyrie. Yeah. Ding ding ding, start. One, two, three. Ding ding ding. Wow. Blue corner, come here. Tangan. Persembahan yang baik daripada kumpulan Syafiq iaitu kegersifan instrumental. Okey, seterusnya yang terakhir kegersifan asertif kumpulan cikgu dengan Rizky. Okey. Yalah, pasti macam pasti bola lagi. Buat pertandingan apa? Tinggal rezeki ya. Ya, go. Lepas tu nanti. Okay. Nabi dah. Jadi, go. Tekan. Tak. Okey, tangan. Mantap. Mana bola tadi? Okey. Okey, seterusnya cikgu nak seorang wakil daripada kumpulan Kai dan Syafiq untuk memberi pemerhatian berkaitan dengan apa yang mereka dapat dalam lakonan tadi. Okey, wakil. Lakonan daripada grup Rizky ataupun grup Padi. Apa yang saya dapat daripada lakonan Faiz, grup Faiz dengan Fadi ni, dia melakonkan jenis keagresifan ketara di mana keganasan tu tak dibenarkan dalam sukan bola sepak. Kita boleh tengok dia menanduk sama sendiri. Dan Faiz kena knock. Okey, kegersifan ketara boleh tunjukkan satu soalan kepada pemerhati. Okay, tadi lakonan kami, siapa yang melakukan keagresifan? Saya atau Faiz? Pada mulanya keganasan tu dilakukan oleh Padi dan dibalas oleh Faiz. Terima kasih. Sama-sama nyanyi. Okey, seterusnya cikgu nak wakil kumpulan cikgu sendiri iaitu Rizky untuk membuat satu pemerhatian berkaitan dengan apa yang dia lihat lakonan yang dilakukan sama ada grup Padi ataupun grup daripada kumpulan Syafiq. Okey. Saya ingin memberikan refleksi terhadap lakonan Syafiq dengan Kai. Mereka menunjukkan contoh lawanan tinju ada. Tinju, dan di mana seperti semua orang tahu kalau saya nyatakan dulu dia punya keagresifan dia ialah keagresifan instrumental. Di mana dalam pertandingan tinju kita tahu kalau nak menang kita perlu memukul pihak lawan untuk mendapatkan mata. Jadi kekasaran yang dilakukan terhadap lawan itu bukannya kesalahan ataupun keagresifan yang tidak dibenarkan, tapi dia dibenarkan untuk mendapatkan kemenangan. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya kita guna seorang wakil daripada grup Padi dengan Faiz untuk memberi pemerhatian berkaitan dengan perlakuan keagresifan asertif yang cikgu lakukan tadi dengan Rizky. Berdasarkan lakonan cikgu dengan Rizky sebagai
buat sikit. Saya dapat lihat itu merupakan keagresifan asertif, di mana keagresifan itu dibenarkan sebabkan dia merupakan satu kemahiran dalam permainan rugby. Okey, soalan kepada cikgu. Selain sukan rugby, sukan apa lagi yang berlaku dalam keagresifan asertif dalam sukan? American itu lebih ke? Kalau ni kabadi. Kabadi. Sukan kabadi. kabadi. Okey, di mana sukan kabadi kita tengok kemahiran ataupun dia punya cara perlakuan ataupun cara permainan untuk mendapatkan mata memang kena membuat keganasan Menangkap. untuk menangkap ataupun memeluk pihak lawan. Okey. Terima kasih atas lakonan tadi. Okey, seterusnya cikgu ada share link untuk kita jawab soalan kuisis dalam grup WhatsApp. Okey, dalam masa seminit kita akan dalam masa berapa minit kita akan jawab soalan tersebut. Mana dia? Dekat grup WhatsApp. Grup WhatsApp. Grup WhatsApp. Ada macam tu. Okey, dapat? Dapat je. WhatsApp kan? Oh, ada. Jadi kita share dengan Kita link. Kat link ni. Oh, di sini tak ada. Alamak, aku lupa. Betul lah, di sini tak ada. Sekejap. Bunyi. Okey, dah ready? Belum masuk. Ini. Ada apa sini? Dia jawab terus you. Okey, ready? Kejap. Bawa masuk. Dalam masa 2 minit kita akan jawab. Okey, semua boleh jawab? Semua jawab? Okey, semua boleh jawab? Okey. Seterusnya cikgu akan edarkan setiap grup satu kertas kurang penilaian untuk kamu, isi dengan apa yang kamu faham, apa yang kamu pelajari pada hari ini, apa yang kamu faham dengan apa yang kamu tidak faham. Okey, dalam masa seminit cikgu nak isi dalam kumpulan.
Okey, sudah? Okey, sudah. Okey. Sebelum kita akhir kelas, cikgu nak salah seorang daripada kamu ataupun berapa orang, cikgu nak untuk secara volunteer membuat satu refleksi ataupun sebagai penutup kelas kita berkaitan dengan apa yang dipelajari pada hari ini. Okey, ada sini murid-murid cikgu yang ingin volunteer berkaitan dengan refleksi apa yang kita belajar pada hari ini. Ayo. Okey, Faiz. Berdasarkan pembelajaran kita hari ini, kita mempelajari tentang 3 jenis keagresifan rasukan. Yang pertama, keagresifan ketara, instrumental dengan asertif. Mana keagresifan ketara ni dilakukan dengan sengaja, disebabkan perasaan yang tidak puas hati antara pemain. Kemudian kita belajar instrumental yang tujuannya adalah untuk mendapatkan kemenangan, menjatuhkan pihak lawan. Dan satu lagi keagresifan asertif, tindakan dia secara virtual atau fizikal yang dibenarkan kerana dia merupakan sebahagian kemahiran daripada permainan tersebut. Okey, terima kasih Faiz. Okey, seterusnya siapa lagi murid-murid cikgu yang ingin membuat refleksi berkaitan dengan tajuk yang kita pelajari pada hari ini? Kai? Okey, Kai. Okey, dengan tu. Datuk. Tak menarik. Tak. Nak pergi cuci muka? Saya tahu. Apa yang kita pelajari ini ialah tentang keagresifan rasukan, ada 3. So yang kita belajar adalah keagresifan ketara, instrumental dengan asertif. So ketiga-tiga ni mempunyai ciri-ciri dan apa panggil lah, dia punya agresif dia sendirilah. Maknanya dia ada maksud-maksud dia. Setuju? Saya setuju. Okey, maknanya setiap macam contohnya keagresifan ketara ni kita tak perlu amalkan lah. Maknanya yang saya dapat daripada pembelajaran ni, keagresifan ketara adalah keagresifan yang paling teruk lah saya rasa. Setuju? Setuju kan? Setuju kan? Okey. Saya rasa itu je. Okey, terima kasih. Terusnya ada lagi? Tak ada yo. Tiada. Okey. Cikgu ingin membuat sedikit refleksi berkaitan dengan apa yang kita pelajari pada hari ini. Okey, apa yang dinyatakan oleh kawan kita Faiz, apa yang dinyatakan oleh kawan kita Kai, betul apa yang kita pelajari pada hari ini, iaitu jenis-jenis keagresifan. Ada 3, iaitu asertif, iaitu ketara, instrumental dan asertif. Okey, cikgu ada satu soalan untuk kamu, soalan umum. Pendapat cikgu nak tanya lah, pendapat kamu adakah keagresifan sama ada ketara, asertif ataupun instrumental ni sangat digalakkan dalam sukan. Walaupun yang kita tahu ada seperti macam instrumental, asertif dibenarkan, tapi adakah itu sangat bersesuaian untuk dalam sesuatu sukan? Siapa yang ingin menonton dia punya pandangan? Okey, Rizky. Itu apa yang saya nampak, keagresifan ni wajar kan dilakukan dalam sukan, walaupun dibenarkan secara peraturan kan. Tetapi keagresifan ni pastinya membawa kecederaan lah, ataupun kita panggil kesan jangka masa lama lah. Betul. Kalau saya boleh bagi contoh, macam petinju ni, Muhammad Ali, dia walaupun selalu bertinju kan, waktu dia masih aktif dalam sukan pertinjuan, dia belum nampak lagi kesan dia. Mungkin dia boleh ni lah, mungkin masih muda atau dia boleh dia masih kuat. Dia dalam umur tua, dia mendapat satu penyakit kita panggil apa tu, Parkinson. Parkinson kan, sebab terlalu banyak hentakan di kepalanya menyebabkan komplikasi.
mungkin dia dapat tu. Mungkin jangka masa lama mungkin tidak dibenarkan lah, sebab dia membawa mudarat pada diri sendiri lah. Itu pada saya lah. Okey, terima kasih Rizky. Ada yang terima Rizky? Ada lagi? Ada nama cikgu? Jadi yo. Okey. Terima kasih setakat ni. Hai daripada cikgu. Pendapat cikgu sendiri, keagresifan ni bagi cikgu sangat tidak digalakkan dalam sukan. Walaupun ada certain sukan yang digalakkan. Sebab macam Rizky cakap tadi, dia mungkin bukan saja mendatangkan kecederaan pada masa tersebut, tapi juga mendatangkan kecederaan dalam masa yang panjang. Contohlah macam peninju tadi, sebab terlalu banyak hentakan di kepala menyebabkan dia sakit di masa akan datang. Okey, nasihat cikgu yang terakhir untuk atlet-atlet sekolah, wakil rugby, kalau ada yang wakil bola sepak, mainlah dengan baik, catur, mainlah dengan baik, jangan terlalu agresif dan semoga berjaya. Okey, itu saja kalau kita pada pagi ini. Sekian, terima kasih. Okey, jumpa lagi untuk Thank you, teacher. Thank you, teacher.